Novel coronavirus ataupun COVID-19 adalah penyakit yang sebelum ini tidak pernah dikenal pasti. Penyakit COVID-19 ini berjangkit dari individu ke individu melalui pernafasan ataupun sentuhan. Antara gejala yang perlu kita tahu adalah demam, batuk dan sukar bernafas. Terdapat berbagai langkah-langkah untuk mencegah penyakit coronavirus. Antaranya, kerap membasuh tangan dengan air menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer, pakai penutup mulut serta mengekalkan jarak sosial. Elakkan mengunjungi tempat tumpuan ramai. Kajian ini hanya melibatkan orang awam di Malaysia ini dan dengan itu keputusan kajian tidak boleh digeneralisasikan kepada orang bukan warga negara Malaysia. Kami telah memilih beberapa lokasi atau skop sebagai kawasan kajian untuk melaksanakan tugasan ini. Setelah berbincang, kami telah memilih kawasan zon merah yang diumumkan di televisyen maupun di media sosial dan juga pentas media sosial sebagai maklumat tambahan. Kawasan zon merah yang diperkatakan adalah kawasan yang merekodkan kes positif COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP perlu diperketatkan kerana kita mahukan kes positif COVID-19 berkurang. Antara sebab-sebab kami memilih dua lokasi ini iaitu kawasan zon merah dan juga pentas media sosial sebagai langkah kami kerana merujuk kepada objektif kajian sesetengah rakyat Malaysia yang masih tidak mempunyai kesedaran tentang wabak COVID-19 sepanjang minggu Perintah Kawalan Pergerakan dijalankan. Oleh kerana ini, masih ada lagi setengah rakyat Malaysia tidak mematuhi arahan ketika sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 telah berpesan untuk tidak keluar dari rumah sekiranya tiada keperluan. Rakyat Malaysia hanya perlu keluar untuk perkara penting sahaja seperti yang terlibat dengan perkhidmatan penting negara, essential service dan membeli barangan keperluan rumah. Bagi membendung penularan wabak COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia pada masa ini, terdapat arahan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Polis Pahang iaitu tentang waktu yang telah ditetapkan dari jam 7 petang hingga 7 pagi tidak membenarkan rakyat Malaysia untuk keluar dari rumah termasuk kedai makan, stesen minyak dan kedai sebenika 24 jam. Dua lokasi ini iaitu kawasan zon merah dan pentas media sosial adalah tempat kami mencari rujukan mengenai segala informasi tentang wabak COVID-19 demi memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia. Justru itu, kawasan pemilihan zon merah dan media sosial adalah salah satu lokasi atau skop kajian kami. Hasil dapatan yang kami perolehi bahawa pentingnya penjagaan jarak sosial dan juga duduk di rumah yang telah diperintahkan oleh kerajaan kepada rakyat Malaysia. Selain daripada itu, bagi memutuskan rantai COVID-19, kerajaan telah melaksanakan satu perintah kawalan pergerakan. Walaupun tindakan tersebut berkesan, namun masih ada segelintir rakyat yang tidak memahami dan ingkar perintah kawalan tersebut. Tanpa mereka sedar, tindakan mereka telah mengganggu kerja-kerja barisan hadapan dan juga kerajaan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Selain itu, virus yang menular ini sangatlah mudah dijangkiti atau mudah tersebar sekiranya berlaku perhimpunan secara beramai-ramai. Pada fasa pertama, virus di Malaysia hanya melibatkan 2 orang warga Cina yang pulang daripada Wuhan ke Malaysia dan telah disahkan positif COVID-19. Seterusnya, virus telah merebak ke kumulatif yang lebih tinggi dan menyebabkan Malaysia telah memasuki gelombang kedua apabila berlakunya perhimpunan para tabligh di Masjid Seri Petaling pada 14 Mac 2020. Sebanyak 41 kes baru positif COVID dan telah meningkat kepada 238 kes. Semua kes-kes baru yang dikaitkan dengan kluster perhimpunan tabligh membabitkan 37 kes PUI manakala 4 lagi kontak rapat. Selepas itu, virus ini terus merebak apabila pihak Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati berlakunya
tambahan berkait rapat dengan kluster Perhimpunan Tabligh sehingga 16 Mac 2020 dan menjadikan jumlah terus meningkat sebanyak 553 kes. Oleh itu, Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac 2020 sehingga 31 Mac 2020. Selain itu, sehingga kini kes virus ini terus meningkat sehingga jumlah sebanyak 5,425 dengan jumlah kematian sebanyak 89 kes. Rakyat perlu faham betapa pentingnya Perintah Kawalan Pergerakan yang dilakukan oleh kerajaan ini amat penting untuk rakyat patuhi supaya dengan langkah atau adanya perintah ini dapat memutuskan rantaian virus COVID-19 ini. Kini, 1 daripada 3 vaksin sedang diusahakan di Institut Penyelidikan Perubatan IMR untuk merawat COVID-19 ini. Bagaimanapun, kandungan vaksin berkenaan akan diubah suai mengikut keperluan manusia sekiranya kajian lanjut di peringkat makmal mendapati ia berkesan merawat COVID-19. Berhasilan penawar atau vaksin COVID-19 ini berteraskan sama seperti vaksin merawat IBV. Bagaimanapun, ia masih dalam proses pengubahsuaian untuk menepati ciri jujukan sel tubuh badan manusia. Sedar tak sedar, kini Malaysia telah pun memasuki fasa keempat di mana ini adalah fasa pemulihan jangkitan. Usaha Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini boleh dikatakan berjaya kerana dengan keluk pandemik yang berjaya diratakan serta peningkatan kes pulih COVID-19, keberkesanan dan pelaksanaan 3 fasa PKP sebelum ini beransur-ansur dapat dilihat hasil tindakan proaktif dan agresif kerajaan membendung penularan pandemik. Pentingnya kita sebagai rakyat Malaysia untuk mematuhi segala perintah kerajaan dalam membendung pandemik COVID-19 ini. Kita sebagai rakyat perlu mempelajari bagaimana kemerosotan negara-negara lain dalam membendung pandemik ini sehingga menyebabkan jumlah kes di sana semakin meningkat. Jadi kita sebagai rakyat harus mematuhi segala perintah kerajaan agar pandemik COVID-19 ini berakhir dengan secepat mungkin dan semua rakyat Malaysia boleh membuat aktiviti seperti sedia kala. Secara keseluruhan, kajian ini dapat meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia mengenai virus COVID-19 yang sedang menular. Rakyat Malaysia juga dapat mengetahui mengenai kawasan yang dikategorikan zon merah, kawasan yang mempunyai kadar jangkitan pada tahap yang berbahaya. Mereka juga dapat diberi galakan untuk melakukan pengesanan awal penyakit ini lantas dapat mengelakkan atau mencegah penyakit ini dari terus menular. Kajian ini telah mengenal pasti bahawa pelibatan masyarakat setempat dan kerjasama antara jabatan serta badan bukan kerajaan dapat dibentuk bagi mencegah dan mengawal penyakit ini. Dengan wujudnya kefahaman mengenai wabak COVID-19 ini dalam kalangan masyarakat, ia dapat mengurangkan atau memutuskan rangkaian COVID-19. Akhir sekali, Risiko penularan wabak ini Dapat dielakkan Jika kemasukan warga negara asing Dapat dikawal dan dicegah. stay at home. stay at home. stay at home. Stay at home. Di setiap peperangan akan ada yang kecundang. Bertabahlah menerima pemeggian. Ku
tahu semua kepenatan, ketakutan menghadapi demi kalian manusia, berharap esok kekal ada. Menangislah, usah kau bimbang. We are a nation at war with invisible forces. We are not perfect, but we are doing the best we can to pull through this crisis together as one nation. And God willing, we will come out stronger when this crisis ends and the dust settles, insyaAllah. Saya minta sokongan daripada saudara dan saudari sekalian. Marilah kita berganding bahu mengharungi krisis ini bersama-sama. Agar kau cepat pulang ke pangkuan yang tersayang. Semoga Tuhan memberi kasih dan sayang.